Hari tu saya tengok video kat YouTube yang mana dalam video ni ada seorang ni dia bawa keluar ikan yang agak frozen dan dia letakkan dalam air. Lama-lama dekat tengah-tengah dengan penghujung video tu, ikan ni macam dah mula bergerak tau. So korang minta lah saya explain benda apa yang berlaku kan, apa benda yang berlaku. Okay, first of all, ikan yang dalam video tersebut ialah ikan carp. To be specific, mungkin kita boleh expect macam ikan Prussian carp. Okay, nombor 2, dalam video tu korang perasan juga yang ikan tu dalam keadaan beku dan diletakkan dalam air dan dia boleh bergerak kan. Untuk macam ni adalah satu mekanisme di mana ada sesetengah spesies ikan dia ada anti-freezing agent tau. Anti-freezing agent dalam diorang punya darah. Anti-freezing agent ni fungsi dia ialah untuk, korang akan perasan tau, sesetengah ikan dia berada dekat laut yang beku. Bila dia dekat laut yang beku, macam ni dia nak bergerak dalam laut yang beku tapi dia tak beku. So anti-freezing agent ni lah yang membantu dia untuk tidak beku dan dia mengelakkan, kita tahu yang dalam sel kita ada air kan, bendalih, ada cecair. Dia mengelakkan cecair dan bendalih dalam sel kita ni beku. Jadi anti-freezing agent yang ada dalam darah ikan ni mengelakkan sel bendalih yang dalam sel tersebut beku. Mekanisme dia ialah bila keadaan anoxia ataupun keadaan yang sangat-sangat sejuk macam ni, ikan akan guna glycogen untuk produce etanol. Etanol ni akan disupply dekat diorang punya gill tau. So bila etanol supply kat gill, dia akan mengelakkan intoxication, kenyah racunan. Kalau saya translate betul, kenyah racunan. Jadi bila gill diorang ni tak beku, diorang bolehlah bernafas macam biasa. Sebab itulah dia masih boleh hidup walaupun dalam keadaan freezing, di mana badan dia tu punya bendalih taklah beku macam ais batu dan boleh menyebabkan mati. Persoalan yang timbul sekarang ialah, boleh tak benda ni kita aplikasi kat manusia? Yelah, kalau orang tu macam sakit ataupun macam kita nak hidup lama, kita bekukan diri kita dan kita nyah beku balik diri kita untuk 40 tahun akan datang. Benda ni berhasil tak untuk manusia? Benda ni ada satu istilah yang dinamakan sebagai cryogenik. Cryogenik ni proses kita membekukan sesuatu material untuk kita simpan pada tempoh masa yang lama. Cryogenik dalam saintis dia ada satu debatable tau. Sampaikan saintis cakap yang cryogenik ni ialah satu bentuk pseudoscience. Yelah, sebab pada masa sekarang dengan teknologi yang sekarang, kita tak boleh lagi nak bekukan manusia dan nyah beku manusia tersebut untuk hidup. Kalau kita bekukan manusia, kita akan, korang akan perasan yang kalau kita bekukan manusia, sel kita akan mati sampai biru kan, yang macam frostbite tu kan. Jadi macam mana kita nak bekukan dan slowkan semua metabolisme badan kita, termasuk jantung kita, walaupun jantung kita tak aktif tapi berdegup dengan slow, pada masa sama kita tak mati. So benda ni sangatlah susah, melainkan kita ada teknologi yang sangat-sangat efisien pada masa sekarang dan juga sangat-sangat murah. Sebab cryogenik dia punya teknologi sangatlah mahal. Timbul satu persoalan, adakah kita boleh bekukan ikan yang dah mati, kita bekukan, lepas tu kita nyah bekukan, dia boleh hidup? Ada satu teknik dinamakan sebagai blast freezing ataupun blast chilling. Blast chilling ni, bila waktu ikan tu tengah masih hidup berenang, kita ambil, kita masukkan dekat blast chilling punya tempat, kita sejuk bekukan dengan kadar masa yang sangat cepat. So bila kita bekukan dia dengan kadar masa yang sangat cepat, semua proses metabolisme dia akan slow down dan mungkin hampir berhenti, dan masa inilah kita boleh simpan ikan yang masih hidup tadi dan kita boleh nyah bekukan dia untuk hidup semula. So dia bukanlah macam yang dah mati yang kat pasar tu, kita bekukan, kita nak hidupkan semula, kita letak air. No, it doesn't work like that. So persoalan yang timbul, berapa sejuk yang ikan ni boleh tahan pada masa sama dia tak mati? Kesejukan sesuatu bahan bergantung kepada bahan tersebut. Ada yang boleh sesejuk negatif 196 degree Celsius, ada yang boleh lebih bawah daripada tu, ada yang atas sikit ke negatif 50 lebih. So dia tak ada satu, okay, nak sejuk dan tak mati, ini je paras. So tak boleh nak katakan semua ikan sama, sebab kita kena consider macam ikan dekat laut, kesejukan dia lebih tinggi berbanding dengan ikan dekat tawar sebab kandungan garam dalam air laut. Jadi nak katakan satu definite number untuk mengatakan inilah minimum ataupun maksimum sejuk yang sesuatu ikan boleh capai sebelum dia mati, sangat-sangatlah susah.